pagi, salam Malaysia Madani. Jadi apa khabar anda semua? Kita buka tirai hari Isnin, lembaran yang baru. Saya Nur Salihah Azmi. Dan saya Nurul Hidayat Umur, penuh dengan warna sesuai dengan mewarnai hari anda hari ini dengan warna-warna yang ceria. Okay. Bukan saja kali-kali yang ceria, tapi memang terang hari ini. Jadi kita harapkan segala perkongsian dan juga apa yang kami bawakan kepada anda di program Apa Khabar Malaysia ini memberi manfaat buat anda semua, ya? Betul, hari ini antara perkongsian yang mungkin kita boleh kongsikan sikit sebanyak bersama dengan penonton antaranya Salihah. Okey. Dan suka juga kita sentiasa berkongsi perkembangan semasa di portal bernama.com berkenaan tentang gangguan bekalan air yang berlaku di Port Dickson dan juga Seremban. Ini adalah diakibatkan daripada orang kata apa, sumber air yang terjejas dan di antara perinciannya loji rawatan air Sungai Linggi yang berbau menyebabkan bekalan air di Port Dickson dan juga Seremban terjejas. Beberapa kawasan di daerah Port Dickson dan juga Seremban mengalami masalah gangguan dan ketiadaan bekalan air. Berikutan, terdapat masalah sumber air mentah berbau di loji rawatan Sungai Linggi. Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn Berhad Sains dalam satu kenyataan memaklumkan pengeluaran air di loji rawatan itu terpaksa dihentikan untuk menepati piawaian kualiti air minuman kebangsaan, dan juga setakat ini orang kata apa, bantuan telah diberikan kepada kawasan yang berkenaan dengan membawa loji ataupun trak-trak untuk memberi bekalan air kepada kawasan penduduk yang terjejas ini, Nurul. Itu yang pastinya. Dan sebenarnya isu pencemaran air membabitkan di Sungai Linggi ini bukan satulah isu yang baru, ya Salihah, kerana sebelum ini laporan yang sama turut telah pun dikeluarkan dan sebenarnya ia bergantung kepada kesedaran manusia itu sendiri dan juga kawasan perindustrian yang sampai ketika ini dilihat seolah-olah tidak ada sensitiviti, tidak ada empati terhadap masyarakat sekitar. Dan mungkin undang-undang yang lebih ketat perlu dikenakan untuk mereka agar tidak mengulangi kesalahan yang saya kirakan sangat jenayah yang berat juga, kerana ini merosakkan alam sekitar sebenarnya kan. Dan sebenarnya sumber-sumber air ini penting juga bukan saja untuk kita konsum tetapi secara keseluruhannya mengakibatkan pencemaran kepada kawasan persekitaran kita juga. Itu berkenaan tentang gangguan air yang berlaku di Seremban dan juga Port Dickson. Tapi ini sesuatu yang cukup menarik, Nurul nak kongsikan. Ya, seperti mana kita ketahui ketika ini di mana di laporan berita dan juga media sosial masih lagi hangat untuk membincangkan mengenai perincian mengenai kes membabitkan adik Zain Ryan yang 6 tahun yang dilaporkan hilang pada tengah hari Selasa lepas di Damansara Damai sebelum ditemukan meninggal dunia dekat aliran anak sungai yang terletak kira-kira 200 meter dari rumahnya. Dan kes ini merupakan satu kes yang menggemparkan kerana ianya membabitkan seorang kanak-kanak autism. Dan mungkin saya boleh kongsikan laporan berita yang terkini di mana pasukan unit forensik Kontijen Selangor hadir di kediaman kanak-kanak autism Zain Ryan di apartmen idaman bagi mengambil sampel bagi membantu siasatan kes pembunuhan kanak-kanak itu. Pasukan bersama 3 anggota polis dilihat tiba sekitar 4:20 petang semalam dengan mengumpulkan sampel-sampel tersebut, dan dapat kita saksikan di kawasan sekitar apartmen khasnya penduduk-penduduk itu telah pun memberikan kerjasama yang baik dengan memberikan sampel mereka untuk dipastikan untuk nak periksa sama adik ianya sempadan dengan DNA yang ditemui pada tubuh mayat adik Zain. Okey, dan ketika ini juga polis turut menerima khidmat bantuan anjing pengesan untuk melengkapkan lagi siasatan ini supaya kita sama-sama mendoakan, ya Salihah, semoga kes ini dapat diselesaikan dengan secepat mungkin supaya pelakunya dihadapkan ke mahkamah dan mendapat hukuman yang setimpal. Dan tanpa membuang masa, kita nak membincangkan sesuatu topik yang mungkin kita perlu selami ataupun tanpa kita sedari kita terlepas pandang sebenarnya. Dan yang pastinya untuk juga apa yang boleh kita mengambil iktibar daripada kes yang berlaku ini. Dan bersama dengan kita di atas talian Tuan Mahmud untuk kita mendapatkan lebih ulasan ataupun sudut pandang daripada beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan Mahmud. Waalaikumsalam, selamat pagi. Okey, mungkin di permulaannya inilah ya berkenaan tentang kes adik Zain ini. Mungkin apa iktibar yang boleh kita semua ambil untuk kes ini, sila. Mungkin dari sudut pandang Tuan Mahmud sendiri, silakan. Sebagai ibu bapa, kita jelas kanak-kanak ni mereka adalah permata keluarga dan mereka juga penyeri rumah tangga. Dan apabila berlakunya kes seperti ini
semestinya akan memberi impak kepada ramai Mhm. pihak, terutamanya bagi pihak keluarga yang ibu bapa. Kita nak lihat bahawa kanak-kanak ini sangat percaya. Mhm. Apatah Mhm. lagi pada masa kini, dan dalam kes ini juga kita lihat bahawa hanya sekelip mata dalam masa 2-3 saat anak-anak terlepas daripada pandangan mata kita. Mhm. Oleh demikian, pengajaran yang paling jelas apa yang kita boleh dapat adalah kita sentiasa berhati-hati dan tidak mengambil mudah dalam penjagaan kanak-kanak. Kerana pada bila-bila masa atas mungkin atas kecuaian kita, atas penyampaian kita boleh melibatkan nyawa kanak-kanak. Mm-mm. Ya. Itu jelas sekali ya, kecuaian sesaat membawa padah. Itu juga yang berlaku dengan insiden yang menimpa kepada adik Zain Ryan. Dan saya faham ini bukanlah sesuatu kejadian yang dijangka. Ia membabitkan satu kes kemalangan juga dan juga kes jenayah di mana kita nak tahu juga daripada sudut pandangan seorang peguam bela ya, daripada sudut pandangan ataupun peranan masyarakat setempat dalam memainkan peranan untuk membantu mencegah daripada jenayah sebegini berlaku. Bagaimana? Kita pula daripada orang pihak luar ini, kita sentiasa beri peranan sebagai masyarakat dalam menjaga keadaan sekeliling apabila melibatkan kanak-kanak. Apabila kita melihat kanak-kanak berseorang diri, kita mengambil tanggungjawab cuba untuk mencari apa yang mana yang sepatutnya menjaga anak-anak tersebut. Apatah lagi apabila sekiranya berlaku perkara seperti ini, saya lihat ramai masyarakat yang prihatin dan saya mengucapkan syabas kepada semua yang saya lihat ramai pihak yang memberi komitmen ketika Zain Ryan ini hilang. Namun itulah apabila kita dapat menemui kanak-kanak ini, kanak-kanak ini tidak lagi Okey, dan kita nak tahu juga ketika ini ya Saliha, kita lihat terdapat banyak spekulasi yang bertebaran. Apatah lagi ketika ini masih kes masih dalam siasatan pihak polis. Dan tidak seharusnya netizen ataupun rakyat Malaysia meletakkan sebarang pandangan ataupun menghukum tanpa sebab. Dan ketika ini itulah yang berlaku di media sosial dan mungkin Tuan Mahmud boleh kongsikan sedikit mengenai hukuman ataupun yang boleh dikenakan kepada mereka apabila mengganggu siasatan polis ketika ini bagaimana? Okay, kita boleh prihatin, kita boleh turut bersedih dan bersimpati dengan pihak keluarga. Namun kita perlu menghormati siasatan pihak polis. Kerana apa? Kerana apa-apa sahaja tindakan kita, contoh kita membuat spekulasi sehingga menghukum pihak keluarga misalnya, kita boleh kita memfitnah yang mana di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia, penggunaan tidak wajar dalam media sosial, anda boleh dihukum sehingga RM20,000 denda dan penjara tidak melebihi 2 tahun. Demikian kita memang menggalakkan lebih ramai pihak menunjukkan simpati, apatah lagi mereka yang mempunyai kanak-kanak dalam kes ini autism. Tubik kanan terasa perheki. Memang saya sendiri sebagai ibu bapa yang ada anak-anak ni sedih. Namun kita sabar, kita tahan kemarahan kita ini dan kita memberi sokongan kepada mereka dengan mendoakan agar pihak pelaku ini dihadapkan di mahkamah dan dikenakan hukum. Okey, baik Tuan Mahmud. Mungkin di soalan yang terakhirnya di dalam slot ini bersama dengan Tuan Mahmud sendiri ya. Apa nasihat ataupun kata-kata Tuan Mahmud sendiri kepada seluruh rakyat Malaysia yang mungkin kita semua turut simpati dan tapi masih lagi bersabar menunggu keputusan penyiasatan polis sendiri dan sebenarnya apa yang boleh dilakukan oleh seluruh rakyat Malaysia? Pada seluruh rakyat Malaysia, saya menyarankan agar ramai pihak menahan diri daripada membuat sebarang spekulasi yang mana boleh menjejaskan atau mengganggu siasatan pihak polis. Kita di pihak luar, kita lebih kepada mendoakan agar pelaku ini dihadapkan di mahkamah dan siasatan pihak polis ini
berjalan dengan lancar dan licin. Dan mana-mana pihak yang mungkin sebarang ada informasi yang boleh membantu siasatan pihak polis, saya mohon mereka semua tampil dan membantu pihak polis dalam beri sebarang bukti-bukti yang boleh membantu siasatan. Kita pula di pihak luar, kita mendoakan agar pihak pelaku ini dikenakan hukuman yang setimpal. Dan pada masa yang sama, kita yang ada amanah dan tanggungjawab ini kepada anak-anak kita, kita lepas ini perlu lebih berhati-hati agar tidak ambil mudah dalam menjaga dan mendidik anak-anak. Ya, itu dia. Terima kasih Tuan Mahmud, seorang peguam bela dan juga peguam cara atas pandangan ya. Iktibar daripada K. Zain Ryan. Terima kasih di atas kelapangan masa bersama kami. Dan sebenarnya Salihah, meremang bulu roma saya apabila Tuan Mahmud menyatakan sebagai ibu bapa kita seharusnya mengambil iktibar terhadap apa yang berlaku ini dalam lebih cakna lagi ya untuk mengawal selia anak kita supaya tak terlepas pandang. Faham-fahamlah Salihah, anak ni kalau lepas sesaat sahaja pelbagai kejadian yang tak disangka boleh berlaku, tak tindak tanduk dia menjurus kepada kemalangan, menjurus kepada jenayah. Itu yang kita nak cuba elakkan. Okey, itu berkenaan ulasan isu berkenaan tata adik Zain Ryan. Dan walau bagaimanapun kita nak melihat dulu ramalan cuaca dan kembali selepas ini bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Zihan Susian Abu Daud. Percubaan terdesak pembangkang untuk langkah tebuk atap tidak akan berjaya kerana kerajaan perpaduan yang diterajui 18 parti komponen mempunyai bumbung yang konkret. Sepanjang setahun menerajui kerajaan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengakui tidak pernah sekalipun berlaku pertelagahan disebabkan perbezaan dasar parti masing-masing. Sekarang ni bumbung kita bumbung konkret, sukar ditebuk. Itu orang yang fikir tebuk atap itu, mentaliti dia itu bumbung atap. Sekarang tidak ada, di Putrajaya tidak ada bumbung atap. Kemudian ada yang kata Ogos, sebenarnya dia ingat 31 Ogos tak ada, 32 Ogos tidak ada, 34 Ogos tidak ada. Jadi saya fikir jangan, insya-Allah kita ada kekuatan sekarang. Kita tumpu bukan pertelagahan parti dan politik, tumpu bagaimana kita nak angkat martabat negara Malaysia sebagai negara yang maju dan hebat di rantau ini. Itu cita-cita kita. Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar meminta semua pihak memberi ruang kepada pasukan siasatan forensik dalaman untuk melengkapkan siasatan berkaitan kes serangan cyber yang menyasarkan infrastruktur dan imej Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Kementeriannya berharap spekulasi tidak berasas yang ditularkan di media sosial sebelum ini dapat dihentikan kerana ia bukan hanya mengeruhkan keadaan, malah berupaya mengundang ketidaktenteraman dalam kalangan masyarakat. Menurut Sivakumar, pasukan siasatan forensik dalaman perlu diberikan masa untuk melengkapkan siasatan bagi membolehkan matlamat utama Penubuhan Perkeso sebagai agensi yang memberikan khidmat perlindungan sosial tidak terjejas seberikutan pencerobohan cyber ini. Kementerian sekali lagi memberi jaminan tiada pihak terlepas daripada tindakan undang-undang sekiranya didapati menjadi dalang kepada insiden 2 Disember lalu, selain memaklumkan serangan cyber itu berjaya dipatahkan dengan usaha pemulihan serta mitigasi ketika ini giat dilaksanakan. Dalam pada itu, kementerian juga mengumpul bukti-bukti forensik sebelum diserahkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan selanjutnya bagi menyekat gerakan anasir penggodam berterusan
Proses itu termasuk meneliti kemungkinan wujud elemen jenayah komersial yang membawa kepada gangguan sistem, pangkalan data dan laman sesawang agensi seliaan kementerian. Kerajaan Negeri Pulau Pinang menyasarkan untuk menambak kira-kira 161.87 hektar tanah setiap tahun bagi projek Silicon Island dan berhasrat untuk memulakan pembinaan kilang pertama di pulau itu seawal 2026. Ketua Menteri Chow Kun Yeow berkata kawasan seluas 2.02 hektar telah berjaya ditambak sejak kerja penambakan bermula pada awal Oktober lepas dengan menggunakan 2 bot yang mempunyai kapasiti mengangkut pasir sebanyak 7,000 kubik meter setiap satu. Next year, there will be another 2 ship to be used for ferrying the sand and pumping the sand to the island. So that would be actually, the capacity is even much bigger than currently. Currently it's just 7,000 cubic meter per boat per day lah. Per boat. So by next year the capacity can increase to 20,000 the boat. 20,000 cubic meter of sand can be deposited each day. Kun Yeow berkata kerajaan negeri menjangkakan komponen tanah boleh siap dalam 8 hingga 10 tahun bagi membolehkan kerja-kerja pembinaan infrastruktur penting bermula seperti jambatan sementara menghubungkan selatan lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang ke pulau itu yang kini cuma boleh diakses melalui bot. Beliau turut menyatakan keyakinannya bahawa projek Silicon Island akan mengulangi kejayaan FIZ Bayan lepas yang telah membawa pembaharuan kepada ekonomi Pulau Pinang lebih 50 tahun lepas. Sedikit laporan luar negara. Proses pengundian untuk pilihan raya Presiden Mesir bermula pada Ahad menyaksikan 4 calon bertanding termasuk penyandang Presiden Abdel Fattah al-Sisi. Pengundian berlangsung dari 10 Disember hingga 12 Disember depan. Tempoh 12 jam diberikan untuk mengundi pada hari yang ditetapkan. Pengundi Mesir di luar negara sebelum ini telah mengundi dari 1 Disember hingga 3 Disember. Kira-kira 67 juta rakyat Mesir layak mengundi di lebih 9,000 pusat mengundi di seluruh negara. Sisi yang bertanding untuk penggal ketiga telah dipilih sebagai Presiden pada 2014 dan dipilih semula pada 2018 untuk penggal kedua, kedua-duanya dengan majoriti besar. 3 lagi calon Presiden ialah Farid Zahran dari Parti Sosial Demokrat, Abdel Sanad Yamama dari Parti Al-Waf Mesir dan Hazim Omar calon Parti Rakyat Republikan. Keputusan pilihan raya dijadual diumumkan pada 18 Disember jika tiada keperluan untuk pusingan kedua. Sekian dari Bilik Berita. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Terima kasih di atas kesetiaan anda bersama kami dan untuk memulakan pada kali ini iaitu perbincangan pada hari ini kita bawakan satu topik yang begitu menarik sekali iaitu mengenai penyelidikan sebagai pencetus idea penghasilan seni. Wow, begitu menarik sekali. Ya, orang kata apa dalam penghasilan seni ini juga penting untuk kita melakukan penyelidikan dan mungkin perkongsian yang menarik ini kita bawakan seorang tetamu di studio iaitu Dr. Hakimi Halim, pengerusi Icitra 2023. Assalamualaikum, selamat pagi. Dr. Hakimi, apa khabar pagi ni? Sihat, Alhamdulillah. Okey. Alright, mungkin untuk permulaan inilah mungkin kita nak tahu di awalnya sebenarnya apa peranan ahli akademik ini dalam orang kata apa penyelidikan bidang seni visual itu sendiri. Ahli akademik sekarang ni kalau di universiti kita ada beberapa KPI yang kita kena buat. Iaitu kalau ahli akademik biasa ataupun dalam bidang-bidang lain kita kena membuat pendidikan, pengajaran, penerbitan. Itulah dan konsultasi Tapi kalau ada beberapa bidang, contohnya macam bidang seni kan. Kita kena jadi practitioner. Kita punya ni ada 5 perkara kita kena buat. Ni macam bidang law kan, kena practice law dan bidang perubatan. Tapi ada yang
dalam sains sosial ada yang memang research saja kan, tapi kalau dalam seni ni kita jadi practitioner. Kalau macam saya fotografer dan juga artis, saya mesti boleh mengambil gambar, boleh melukis dan boleh menghasilkan karya seni lah. Dan banyak lagi bidang, ada yang animator, ada kita punya pensyarah-pensyarah dia boleh animate dan boleh buat motion capture dan sebagainya lah. So dalam bidang pendidikan seni atau bidang akademik seni perlu menjadi practitioner dalam bidang. Baru boleh nak mengkaji ya. Maksudnya begitulah. Daripada boleh pengalaman. menjadi inspirasi kepada pelajar, kepada masyarakat lah. Okey. Dan Cik Kimi, kita nak tahu juga bagaimanakah penyelidikan ini dapat memberi idea dalam menghasilkan karya seni visual. Selalunya ini dilihat sesuatu yang menarik lah sebenarnya kan. Mungkin boleh ulaskan lebih lanjut? Okey, kalau kita tengok pelukis biasa, contoh macam kita pergi ataupun dia self-taught, mereka melihat perkara-perkara daripada apa yang mereka lihat, mereka macam menyalin, melukis semula kan. Contoh macam kita pergi Central Market kan, dia lukis balik Datuk Seri Siti Nurhaliza dan macam-macam potret orang penting lah kan. Diorang self-taught, diorang berbakat. Tapi kalau dalam bidang pendidikan atau bidang seni, kita sebagai pendidik kena pergi ke mana, ke lapangan tersebut dan pergi melihat apa yang berlaku di lapangan dan pergi merekod, mengambil data sebelum transfer kepada pengkaryaan. Contohnya macam baru-baru ni kami daripada UNIMAS telah mendapat geran daripada Majlis Seni Sarawak di bawah Kementerian Industri Kreatif dan Pelancongan Negeri Sarawak lah. Kita pergi berjumpa dengan 5 wanita gelang terakhir Sarawak. Dah tak ada lah lepas ni. Okey, kita berjumpa 5 wanita gelang terakhir Sarawak dan saya bawa student saya. Sebenarnya kajian ni dah 10 tahun. Kita bawa mereka untuk berkenalan. So lepas tu Majlis Seni Sarawak dan juga MTCP bagi kita sekian dana lah dan kita bawa wanita gelang ni ke UNIMAS untuk meet and greet dengan semua pengunjung dan memang full house lah pada masa tu. So ni wanita gelang ni tinggal 5 saja. Lepas orang tak ada ni, tak ada lah. So, sekarang Kerajaan Negeri Sarawak melalui contoh universiti UNIMAS kita try untuk macam mana nak kekalkan budaya ni kan, nak bagi minat kepada orang muda untuk inilah untuk terus menghargai budaya mereka. So daripada collection data tu kita pun buat lukisan, kita pun buat pasal dalam kalau dalam bidang kita dalam saya selalu kata kat pelajar saya, bidang art ni dia di bawah payung sains sosial. Tapi kami ni ada kelebihan. Kelebihan kami lah memvisualkan. Kalau sains politik ke antropologis ke, dia akan menulis keluar paper kan. Tak semua orang suka membaca kan. Tapi kalau kita bawa keluar data visual, semua untuk pameran, visual ni sekejap 5 minit orang dah 5 saat orang dah boleh faham. Orang dah boleh dapat clue-clue ni kat mana, ni apa dia, orang ni apa kan. So dia lebih cepat information tu pasal kita ada terlalu banyak golongan yang golongan yang suka baca memang dia bacalah, tapi kebanyakannya kita ni suka belajar dengan visual kan. Okey, orang kata visual tu nampak dia lagi lihat di mata kita, senang untuk diterima juga oleh masyarakat Malaysia juga ya. Mungkin Dr. Hakimi, kita lihat dari sudut pandang kesan-kesan dan juga impact yang mungkin apa yang boleh didapati dengan segala seni visual yang melalui bidang penyelidikan ini. Okey. Seni visual ni dia ada function dia. Okey, contohnya macam fotografi kan. Fotografi kalau dalam saya bidang fotografi, cerita fotografi. Fotografi dalam sejarahnya dia pernah membantu menghentikan perang Vietnam. Contohnya kan. Lepas tu adalah kumpulan-kumpulan lain beliau lihat Vietnam punya war, maka berlaku kesedaran kita kena hentikan perang Vietnam. Tapi dalam kita punya masyarakat kita Malaysia ni kan, kalau dalam UNIMAS ni dia memang terror ataupun dia hebat dalam bab pengkajian etnik ataupun etnografi. Sebab kita ada 34 suku kaum. So kita pun antara Semenanjung dan Sabah Sarawak dipisahkan lautan kan. So kita kena bagi kesedaran tersebut kepada masyarakat Malaysia. So kita bawa
apa yang kita buat pendidikan di Sarawak, kita bawa ke UiTM pada tahun ni dengan kolaborasi antara kita lah, antara UiTM dan Unimas untuk membuat satu pameran kolaborasi yang membariskan maestro seni tanah air. Contohnya daripada Unimas, saya sebut Unimas dulu lah. Selesai pada Unimas, kita ada Sylvester Jusim, iaitu pelukis Sarawak yang terkenal. Kita ada Awangko Hamdan, seorang pengacara Sarawak, dan di UiTM kita ada pelukis negara yang akan menyertai, contohnya Profesor Awang Damit, pelukis negara yang terkenal. Kemudian kita ada Profesor Madya Dr. Jailani Abu Hassan, salah seorang lagi partisipan dalam pameran kita, dan seorang lagi lah pengacara tersohor negara, Profesor Madya Ramlan Abdullah. So dan juga artis-artis muda lah macam kami ni kan. Inilah peluang untuk kami berkolaborasi dengan maestro seni negara untuk kita berpameran bersama. Tak senang kita nak satukan artis-artis yang dah memang level yang tertinggi di tahap international dengan yang muda-muda pensyarah muda ni lah. Itu dia. Dan kita nak tahu juga apakah kepentingan berkarya oleh ahli akademik di universiti itu bagi pandangan tuan? Pada pandangan saya, berkarya ni penting pasal satu, kita dalam zaman sekarang lah kan, kita kata kita sentiasa berteori tau. Kalau akademik ni dia sentiasa berteori dalam pekerjaan seharian dia. Tapi kalau dia tak turun ke lapangan, teori sekadar teori. Kalau dia tak menterjemahkan teori dia dalam bentuk karya catatan ke, karya arca, karya animasi ke, karya industrial design ke atau apa kan, dia akan jadi sekadar teori saja. Maka dia perlu berkongsi. Contoh kalau sekarang ni kita dengan pelajar-pelajar, terutama generasi TikTok ni kan, mereka ni amat bahaya. Mereka ni suka Google pensyarah dia hebat ke tidak kan, berkarya ke tidak, membuat publication ke tidak. So kita kena start dulu untuk jadi inspirasi pada mereka. Pensyarah ni multi-talented, multitasking ataupun dia multidisciplinary punya pensyarah, maka mereka akan lebih dihormati oleh warga universiti, oleh masyarakat dan semuanya. Okey, jadi kata pensyarah pun nak kena aktif TikTok juga sekarang ni ya. Dan pastinya kita tahu daripada mata turunlah ke hati. Itu di antara sesuatu yang cukup popular untuk diperkatakan. Tapi untuk seni visual ini, Dr. Hakimi melihat bagaimana ia dapat memberi orang kata apa kesedaran kepada masyarakat itu sendiri. Ya, sebab kita dalam bidang akademik ni kita kata profit bukan jadi satu isu pada kami, sebab yang penting ialah berkongsi dengan orang ramai kan. Macam dalam seni komersial kan, mereka memang jual karya sampai beratus ribu kan, atau berpuluh ribu sebab mereka memang dia punya pekerjaan tu full time macam tu kan. So sumbangan mereka kepada seni negara ada, tetapi ada juga sumbangan kepada pendapatan lah kan. Tapi kalau kita kata dalam bidang akademik, kita mesti kongsi profit tu bukan satu perkara yang penting lah. Yang penting ialah kalau satu dapatan tu dikongsi, dia akan kekal, dia akan dirujuk dari semasa ke semasa, terutamanya kalau dia telah jadi makalah ataupun penerbitan lah. Sampai bila-bila pun akan rujuk. Okey, Cik Kimi, adakah ahli akademik ketika ini turut menjalankan kolaborasi di antara interuniversiti dalam menjalankan perkongsian ilmu kepada masyarakat pada khasnya pada pameran eCitra 2023 ini? Itu memang penting lah. Antaranya pengisian lebih lanjut? Pengisian lebih lanjut untuk pameran eCitra ni, kita ada pameran. Pameran tu memang kolaborasi antara dua universiti. Kemudian kita ada wacana seni. Wacana seni ni akan disampaikan oleh pengkarya-pengkarya terkenal Malaysia lah. Daripada kalangan profesor-profesor di UiTM dan profesor di Unimas lah, dan pensyarah. So kita akan tengok perbezaan. Perbezaan apa scene yang berlaku di Semenanjung Malaysia dan scene yang sedang berlaku di Sabah dan Sarawak, dan bagaimana kita nak cari
titik tengah tersebut. Okey. Bagaimanakah caranya? Caranya kita kita nak tahu juga. berwacana, berdiskusi dan kita lihatlah macam mana kita boleh conclude perkara tersebut. Bercakap tentang juga e-Citra 2023 nanti, mungkin kita nak tahu apa lagi, orang kata apa, keunikan dan juga keistimewaan untuk e-Citra 2023 tahun ini, Dr. Hakimi. E-Citra pada tahun ni keistimewaannya ialah satu, kita kita dinaungi oleh orang kedua penting lah negara kita, iaitu Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, Menteri dua, dan juga kita dinaungi oleh Datuk VC kedua-dua, Datuk Vice Chancellor kedua-dua, kedua-dua universiti lah. Kemudian kita membawa hasil-hasil karya seni daripada Sarawak yang penuh dengan penuh dengan cerita-cerita etniknya. Contohnya etnik Semban di Ulu Padawan, itu Ring Ladies, dan kain puak kumbu yang karya daripada Profesor Noria kita di ni, dan juga topi ada topi daripada suku-suku kaum topi bertani dan topi headgear untuk keraian lah. Karya daripada Dekan Profesor Dr. Musdi Haji Syanat dan juga Timbalan Dekan Dr. Louis dan juga Dr. Jamil lah. Dia akan tunjuk karya-karya tersebut lah. Banyak sekali info-info pendidikan yang akan diketengahkan dalam pameran e-Citra 2023 ini. Kita nak tahu juga bilakah tarikhnya dan lokasinya. Tarikhnya pada 13 Disember dirasmikan oleh Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan UNIMAS. Itu perasmian. 14 Disember adalah wacana seni daripada pagi sampai petang. Dan pameran ini akan berlangsung selama sebulan, iaitu 13 sehingga 12 Januari pada tahun depan. So dia transition antara 23-24. Dia akan berlangsung di CMT Hub, Creative Media Technology Hub, Universiti Teknologi Mara, berhadapan dengan perpustakaan Tun Abdul Razak. Siapa pelajar UiTM ataupun alumni, dia tahulah pustakaan kita kat mana. Baiklah. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Hakimi Halim, pengerusi e-Citra 2023 dalam perkongsian berkenaan tentang penyelidikan sebagai pencetus idea bagi penghasilan seni. Jadi dengan itu, kita nak berehat sebentar dulu. Dan akan kembali selepas ini. Teruskan setia bersama kami. Kucing merupakan antara haiwan peliharaan yang popular dan mendapat tempat di hati masyarakat kerana ia bersifat manja dan mempunyai telatah yang cukup comel. Pada kali ini, kami nak kongsikan dengan anda cara penjagaan untuk si bulus anda. Susah ke nak jaga kucing ni? Apa kata, jom kita dengar perkongsian daripada pakar penjagaan kucing. Hai, saya Aisyah, Cat Care Consultant dari Rockies Cat Club. So, hari ini kita akan tunjuk cara penjagaan kucing. So, untuk kucing yang sihat, untuk penjagaan macam grooming, mandi, biasanya sebulan sekali dah cukup. Kalau you guys perasan dekat telinga macam emat yang teruk, boleh 3 kali seminggu lah untuk korek dan cuci telinga dia. Untuk korek telinga tak perlu hari-hari sebab telinga kucing sangat sensitif. So, kalau boleh 3 kali seminggu dah cukup. So, untuk kucing yang baka bulu pendek, biasanya mandi sebulan sekali lah. Untuk kucing yang sihat, tapi kena selalu tengok sekiranya ada kutu. Kalau yang kutu betul-betul teruk, kita boleh mandi sehingga 3 kali seminggu untuk kurangkan kutu dan telur kutu yang paling penting. So, kalau boleh kucing yang berkutu contohnya, kena spray lah
boleh spray bahagian carrier dia, tempat yang dia selalu duduk supaya telur kutu mati dan kutu dekat badan dia pun boleh jatuh. Biasanya untuk cek kucing ni, kita perasan bahagian telinga dululah sebab dia bahagian atas sekali. Untuk bahagian telinga, macam saya kata tadi, untuk yang ada ear mite, boleh 3 kali seminggu cuci. Untuk kuku, kena selalu tengok kalau panjang ke, pendek ke, ada setengah kucing, tumbesaran kuku dia sangat cepat. Kalau macam Talia ni, kita akan cek macam 3 kali lah sebulan. Kalau cepat, sebab untuk macam Talia dan kucing-kucing dekat Rockers Cat Club, dia ada sangat ramai. So, untuk elakkan, dia orang akan scratch each other atau terlekat dekat selimut dia ke. Jadi, dia kena sentiasa kuku yang pendek. Terutama kucing yang ada ear mite kena sentiasa pendek supaya dia tak cakar kuku dia sehingga luka dan menyebabkan infeksi pada telinga dia. Saya harap dengan tips yang saya bagi tadi semoga bermanfaat untuk semua pencinta kucing di luar sana. Bye-bye. Bye-bye from Talia and Rockers Cat Club. Tu dia alahai comelnya kucing-kucing tu. Nurul suka kucing? Saya suka kucing tapi saya tak mampu nak menjaga kucing kerana terlalu banyak komitmen yang perlu diberikan. Saya ada 2 si kecil kat rumah tu. Anak-anak ya? Cukuplah. Okey, alright. Itu BT saya kira cukup comel dan menarik dikongsikan bersama dengan anda. Tapi untuk slot ini, kita kembali bersama dengan tetamu kita di studio untuk bercakap berkenaan tentang memartabatkan Kolej Pengajian Islam. You know, Yang kita ketahui ketika ini adalah pendidikan Islam antara pendidikan mungkin adalah pendidikan subjektif di kalangan mata pelajaran yang sedia ada. Tetapi itu merupakan satu asas yang kukuh untuk membina jati diri seseorang individu untuk menjadi insan yang lebih berjiwa besar, yang lebih berbakti kepada masyarakat, bangsa dan juga agama. Okey, dan tanpa membuang masa, mungkin kita boleh memperkenalkan tetamu kita di studio hari ini adalah Tuan Haji Muhammad Sanusi Makno, merupakan pendaftar Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim ataupun lebih dikenali sebagai QUIC-C. Assalamualaikum Tuan, apa khabar? Waalaikumsalam. Okey, dan mungkin di awal rancangan ni Tuan boleh berkongsikan mengenai latar belakang penubuhan QUIC-C itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucap terima kasih kepada Puan Nurul dan Puan Saleha, juga kepada Bernama TV. Jadi menjawab ataupun berkongsi persoalan yang diutarakan, QUIC-C ini atau nama Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim, nama asalnya ialah Marsah ataupun Kolej Pengajian Islam Johor, yang telah pun ditubuhkan sejak tahun 1997. Jadi pada tahun 2006 telah pun berdaftar sebagai sebuah IPTS lah, di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi. Kemudian pada tahun 2022 atas perkembangan demi perkembangan, pada tahun 2022 telah pun naik taraf daripada kelulusan daripada Kementerian Pendidikan Tinggi sebagai sebuah kolej universiti. Jadi pada ketika itu kita telah pun mendapat perkenan daripada Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan bagi yang dipertuan bagi negeri dan jajahan Takluk Johor Darul Takzim, telah berkenan bahawa nama Kolej Universiti ini ialah Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim, dan baginda juga berkenan baginda sebagai Chancellor yang pertama. Okey, seperti yang tadi Tuan Haji juga kongsikan bersama dengan kita, kolej ini sudah 26 tahun. Jadi saya kira itu satu jangka masa yang panjang juga juga untuk kita pengetahuan kita semua. Jadi bagaimana kita melihat Tuan Haji sendiri melihat kesinambungan kolej Islam ini dalam sistem pendidikan di Johor itu sendiri? Dalam sistem pendidikan di Johor, khususnya sistem pendidikan Islam Negeri Johor, kalau kita lihat bermula daripada tahun 1902, almarhum Sultan Ibrahim telah mengeluarkan arahan berkaitan dengan pendidikan ini bahawa semua bangsa, sama ada Melayu, Cina ataupun sekolah agama, mesti diwujudkan. Dan pada ketika itu diminta kepada setiap rakyat Johor supaya menghantar anak-anak ke sekolah kerajaan ini.
Dan bagi anak-anak yang berumur 7 tahun ke atas, kalau dia tidak dihantar ke sekolah-sekolah ini, maka boleh didenda sehingga RM25 pada ketika itu. Dan ekoran daripada itu dalam sistem pendidikan Islam bermula daripada 1918 telah diwujudkan sekolah Al-Quran yang mengajar ilmu-ilmu berkaitan dengan Al-Quran ini. Dan perkembangan demi perkembangan, sekolah ini ditukar kepada sekolah agama petang, kemudian kepada sekolah agama Kerajaan Johor, dan pada tahun 1997 ini diwujudkan Institut Pengajian Tinggi Islam. Jadi sini kita akan nampak bahawa sistem pendidikan Islam di negeri Johor ini yang bermula daripada 1918 daripada pendidikan Tadika Agama Johor dipanggil TAJ sehinggalah kepada peringkat pengajian tinggi. Peringkat pengajian tinggi ni Kuiksi lah sekarang ni. Yang mana Kuiksi ni akan memberikan peluang kepada anak-anak Johor khususnya untuk menyambung pengajian pada peringkat pengajian tinggi. Kalau kita tengok dari sudut martabatnya itu, pada tahun 1997 kita hanya bermula daripada 42 orang pelajar. Dan sekarang ini kita telah pun satu masa tu pelajar kita ni, pelajar Kuiksi ni ada lebih kurang 1,500 orang. Dan sehingga kepada hari ini kita punya alumni itu lebih kurang dalam hampir 5,000 lah. Begitu juga Kuiksi ni ataupun Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim, kita menumpukan kepada pembentukan anak-anak ni ataupun generasi generasi muda Johor ini kita panggil melahirkan generasi musleh. Itu dia dapat kita saksikan ya, perkembangan ataupun transisi revolusi yang dialami oleh Kuiksi ini begitu pesat sekali dan begitu positif sekali ya. Dan mungkin Tuan Haji boleh kongsikan tentang istiadat pemasyuran dan juga convocation yang akan diadakan pada 13 Disember ini. Bagaimana? Selang beberapa hari saja, lagi 2 hari tak silap saya. 2 hari lagi insya-Allah. Jadi alhamdulillah pada tanggal 13 Disember ini merupakan satu hari yang bersejarah dalam sistem pendidikan Islam negeri Johor ini, di mana Kolej Universiti Islam Johor ini akan dimasyhurkan, akan dimaklumkan kepada masyarakat Johor. Jadi dalam istiadat ini akan diadakan juga pemasyhuran Chancellor, di mana Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan yang di-Pertuan bagi negeri dan jajahan Teluk Johor, telah berkenan sebagai Chancellor yang pertama, dan baginda juga telah berkenan untuk memasyhurkan Pro Chancellor. Jadi Pro Chancellor yang pertama ialah Duli Yang Amat Mulia Tengku Ismail Ibni Almarhum Ibni Sultan Ibrahim Tengku Mahkota Johor. Dan Pro Chancellor yang kedua iaitu Yang Berhormat Datuk Dr. Tan Sri Datuk Dr. Haji Azmi bin Rohani sebagai Pro Chancellor 2, dan beliau juga merupakan setiausaha kerajaan negeri Johor. Okey, baik Tuan Haji, mungkin dalam upacara pemasyuran dan juga convocation nanti kita nak tahu jugalah apa lagi pengisian yang dirancang pada hari tersebut Tuan Haji. Jadi dalam program itu akan ada juga satu majlis convocation di mana seramai 508 graduan akan menerima diploma masing-masing pada hari pemasyhuran tersebut 13 hari bulan insya-Allah. Okey, dan memandangkan Kuiksi usianya sudah pun mencecah 26 tahun, bukanlah satu usia yang muda lagi, usia dah matang pun dah boleh pantas berlari. Dan mungkin Tuan Haji boleh kongsikan sedikit sebanyak mengenai hala tuju Kuiksi sebenarnya bagaimana? Kuiksi ini dia sudah semestinya kita ingin menjadi sebuah IPT yang terbaik, khususnya di negeri Johor. Di mana Kuiksi ini satu-satunya pusat pengajian tinggi Islam
yang berada di negeri Johor. Di mana kita berhasrat untuk melahirkan ilmuwan Muslim untuk pembangunan ummah yang berlandaskan kepada fahaman ataupun aliran ahli sunnah wal jamaah, aliran al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah. Kemudian kita juga ingin melahirkan individu yang bersifat ataupun individu Muslim muhsin dan lebih tinggi lagi ialah musleh. Dia bukan saja soleh tapi musleh. Maknanya bukan dirinya saja baik tapi dia boleh mendatangkan kebaikan ataupun memberikan kebaikan kepada orang lain. Begitu juga kita ingin bila kita nak menjadi sebuah IPT yang terkenal ataupun yang terbaik ini, kita akan menjalinkan dengan lebih banyak lagi industri ataupun IPT dalam dan luar negara untuk kita berkongsi akademik, kemudian untuk perkongsian pintar, kajian bersama, kemudian begitu juga peluang-peluang untuk anak-anak Johor ataupun lepasan daripada kolej universiti ini untuk melanjutkan pengajian ke tempat-tempat lain untuk mereka membina kecemerlangan dia yang lebih tinggi. Ya, insya-Allah kita juga doakan para graduan ini bukan saja berjaya kepada diri mereka sendiri tapi juga memberikan manfaat dan juga berkongsi ilmu kepada masyarakat di luar sana juga ya. Bercakap tentang graduan ini Tu Haji, mungkin apa lagi program-program ataupun perkara program istimewa yang ada di Kolej Islam ini? Di Kolej Universiti Islam ini sekarang ini kita ada 10 diploma dan kita juga telah pun memulakan program ijazah sarjana muda. Bila naik taraf kolej universiti, kita dah boleh untuk menawarkan program pada peringkat ijazah sarjana muda yang mana kita akan menawarkan program ijazah sarjana muda pengurusan halal dan ijazah sarjana muda halal syariah. Kita juga pada tahun 2024 dan seterusnya akan menambah lagi program-program sama ada diploma ataupun ijazah sarjana muda dan kita akan membina program ijazah sarjana dan ijazah PhD ataupun kedoktoran. Dan sekarang ini pun kita ada program-program seperti online yang juga maknanya memberi peluang kepada masyarakat Johor khususnya dan Malaysia umumnya untuk menuntut ataupun mendapatkan diploma pendidikan Islam contohnya tanpa perlu hadir ke kuisi tapi kita buat secara online. Jadi ini antara program-program baru dan akan ada lagi nanti banyak program-program yang kita boleh berikan peluang kepada masyarakat Johor khususnya dan Malaysia amnya dan maknanya kalau ada pendengar-pendengar yang ingin untuk melanjutkan pengajian ke kuisi ini nanti boleh terus berurusan ataupun berhubung dengan kuisi di Johor ini. Itu dia. Dan berkesempatan masih ada mungkin Tuan Haji boleh kongsikan sedikit mengenai harapan terhadap Kolej Pengajian Islam Kuisi ini sendiri bagaimana? Saya secara pribadi dan kuisi secara umumnya dalam kesempatan inilah kita ucapkan terima kasih kepada di atas sokongan dan dukungan terhadap pembangunan kuisi ini khususnya kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Johor, kemudian Duli Yang Amat Mulia Tengku Mahkota Johor, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor, Kerajaan Negeri, Majlis Agama Islam Negeri Johor dan staf ataupun anggota kaki tangan kuisi itu sendiri yang banyak memberikan idea, sumbangan, sokongan, dukungan dan apa yang diharapkan ialah teruskan memberi sokongan dan kita boleh membina satu institusi pendidikan tinggi Islam di negeri Johor yang cemerlang, yang gemilang, yang mencapai kepada tahap
peringkat antarabangsa. Ya, itu dia. InsyaAllah, semoga InsyaAllah. maju jaya diucapkan dan Terima semoga kasih. Kuih Cisi terus cemerlang, gemilang dan memberi manfaat kepada agama bangsa dan juga negara hasilnya. Okey, dan kita juga harapkan supaya istiadat pemasyuran dan juga convocation yang akan diadakan pada 13 Disember 2023 nanti Tuan Haji berjalan dengan lancar. Dengan itu kita nak ucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad Sanusi Muhammad Noor, iaitu pendaftar Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim. Orang kata sekejap je kita dah sampai ke penghujung rancangan ya Nurul. Ya, dan sampai di sini saja bersama saya Nurdaya Umul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sehingga berjumpa lagi. Ya, saya tutup anda dengan satu pantun iaitu anak kucing bermain di tepi perigi sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Senyum segar di pagi hari, terus bangkit yakin